Kita mulakan dengan Yang Berhormat Bakri, dipersilakan. Terima kasih Tuan Speaker kerana izinkan saya untuk berdiri membahas pindaan Akta Kualiti Alam Sekeliling AKAS 1974. Tuan Speaker, pertama sekali Bakri ingin merekodkan rasa kecewa bahawa pindaan yang dibawa oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Sebab sudah 2 tahun ya Bakri tanya tentang pindaan akta ini. Tetapi apabila saya baca pindaan yang dinanti-nantikan, hanya ada pindaan atas hukuman denda, penjara dan kompaun sahaja. Dan tak ada pindaan yang komprehensif yang kita harapkan, yang kita bahaskan dan kita tunggu-tunggukan. Jika hanya pindaan mudah ini, kenapa kita perlu mengambil masa 2 tahun untuk pembentangan? Apakah bottleneck yang dihadapi oleh kementerian? Tambahan lagi, kita memang tahu bahawa sudah ada banyak cadangan-cadangan ya untuk pindaan muda yang terdapat, yang termaktub dalam laporan yang telah pun dibentangkan kepada kementerian. Saya bagi satu contoh cukup. Contoh ini selepas insiden Sungai Kim Kim. Akademi Sains Malaysia telah pun membentangkan laporan mereka yang bertajuk Lesson from Sungai Kim Kim, Pasir Gudang. Salah satu cadangan berkenaan dengan AKAS ialah untuk mengubah tafsiran benda berbahaya kepada alam sekeliling ataupun lebih dikenali sebagai environmentally hazardous substance. Ini adalah pindaan yang sangat mudah. Hanya pindah tafsiran sahaja kepada bukan sahaja mengikut senarai bahan kimia yang termaktub dalam perjanjian alam sekitar antarabangsa seperti Rotterdam Convention, Stockholm Convention dan Minamata Convention, tetapi juga sifat intrinsik bahan tersebut seperti keboleh letupan, mudah bakaran, keupayaan untuk mengoksida, kehakisan, ketoksikan ataupun apabila terkena air mudah terbakar, mudah toksik dan berbahaya ke lapisan ozon, bioakumulasi dalam persekitaran dan sebagainya. Ini adalah sangat mudah. Pindaan seperti ini yang sepatutnya kalau tak ada masa untuk pindaan komprehensif, pindaan mudah seperti pindaan tafsiran, pindaan seperti perlulah dibawa bersama. Oleh itu saya sangat kecewa. Tapi saya pun tahu bahawa mungkin ada apa halangan yang dihadapi oleh kementerian yang saya ingin tahu apakah halangan itu. Dan banyak lagi contoh yang saya boleh bagi. So untuk pindaan yang seterusnya, saya berharap bahawa kita tak payah tunggu terlalu lama dan juga bahawa kementerian boleh merujuk balik cadangan-cadangan dalam laporan-laporan yang kita ada. Jangan biarkan laporan ini setakat dokumen sahaja dalam kementerian dan berdebu ya. Bakri juga ingin menggesa kementerian untuk membawa satu pindaan yang lebih komprehensif yang boleh memasukkan elemen perubahan iklim, memasukkan elemen sustainability, circular economy dengan izin, unsur bukan punitif. Sekarang kita sedang bincang tentang punishment, tentang hukuman. Tetapi sekarang dalam environmental law ya, the trend adalah ada satu anjakan paradigma di mana kita move bukan sahaja punitif tetapi dari segi dan reaktif tetapi pencegahan, kesedaran, latihan dan sebagainya. Dan saya sedia untuk memberi input kepada kementerian apabila diperlukan. Dari segi pindaan hukuman, Bakri juga ingin tahu apakah jumlah penguatkuasaan AKAS pada tahun 2021 dan untuk dua suku yang pertama 2022. Ini adalah kerana walaupun kita ada perundangan ya yang ketat, yang berat, tetapi kalau tak ada penguatkuasaan yang efektif, maka hukuman ini setakat hiasan sahaja. Tuan Speaker, Bakri juga ingin memberi beberapa cadangan kepada KASA untuk menambah baik kawas selia alam sekitar dengan menggunakan sepenuhnya peruntukan yang sedia ada. Walaupun tak sempurna, walaupun ada banyak pindaan yang saya harapkan tak ada pindah, tapi dengan yang sedia ada kita boleh membuat sesuatu untuk meningkatkan menambah baik kawas selia alam sekitar. Pertama, menggunakan kuasa menteri untuk membuat peraturan di bawah Seksyen 51U secara spesifik bagi melarang atau mengawal penghilangan, penstoran, pengangkutan atau pemakaian atau penggunaan, pengeluaran, pelepasan atau peletakan ke dalam
alam sekitar, apa-apa benda berbahaya kepada alam sekeliling. Menteri boleh menggunakan seksyen ini untuk mewajibkan pendaftaran ke MyEHS. Ini adalah sangat penting supaya kita ada pangkalan data bahan-bahan berbahaya yang sempurna di Malaysia. Ini adalah selaras dengan cadangan-cadangan yang saya telah pun bentangkan dan telah pun bangkitkan banyak kali tentang Chemical Governance Act. Kalau kita tak boleh ada akta ini, maka kalau kita boleh guna seksyen ini pun boleh kita mengawas selia bahan-bahan kimia, terutamanya penstoran dan pengangkutan mereka. Kalau kita boleh membuat demikian dengan ada pangkalan data bahan-bahan kimia berbahaya, maka semasa kita menyiasat, semasa kita membawa bukti kepada mahkamah, kita boleh ada satu track record yang baik dan sempurna. Dan ini akan meningkatkan ya penguasaan dan pendakwaan hukuman, pendakwaan kepada mahkamah. So oleh itu Menteri, saya berharap Menteri boleh mengambil pertimbangan ini. Kerana sekarang MyEHS ya adalah dalam voluntary basis sahaja. Kalau boleh, Menteri boleh gunakan kuasa di bawah peraturan 51U untuk menjadikan ia satu mandatory kepada semua yang melibatkan diri dalam EHS, environmentally hazardous substance. Dengan data ini, dengan data ini juga saya ingin mencadangkan kementerian untuk menggunakan seksyen 36D B, di mana menteri selepas berunding dengan majlis boleh mengkehendaki mana-mana orang yang terlibat dalam penghasilan, pergerakan pukal, pengagihan atau penstoran benda berbahaya kepada alam sekeliling untuk mencarumkan ke dalam kumpulan wang alam sekeliling pada kadar yang dinyatakan. Ini adalah sangat penting untuk meningkatkan hasil kumpulan wang alam sekeliling tersebut untuk diperuntukkan, sebab di bawah peruntukan 36E kita boleh menggunakan kumpulan wang alam sekeliling untuk menjalankan, menggalakkan, menyelaraskan penyelidikan berhubungan dengan apa-apa aspek pencemaran ataupun pencegahan. Kedua, kita boleh menggunakan wang ini juga untuk memulihkan buangan atau membersihkan, melupuskan atau mengurangkan pencemaran. Ketiga, kita pun boleh menggunakan duit ini untuk mencegah ataupun memerangi kejadian seperti tumpahan minyak, pelepasan benda berbahaya kepada alam sekeliling ataupun menggalakkan langkah-langkah pemulihan terhadap apa-apa kerosakan kepada alam sekitar. Tuan Speaker, Bakri juga sangat kecewa ya apabila saya tengok pindaan untuk Seksyen 34A yang berkenaan dengan laporan kesan kepada alam sekeliling, iaitu Environmental Impact Assessment, EIA. Ia yang merangkumi, sebab pindaan ini hanya merangkumi hukuman sahaja, sedangkan proses EIA perlu diperbaiki. Saya sangat kesal sebab ini saya nak, sepatutnya saya nak memindah peruntukan ini, tetapi saya tunggu untuk satu lebih komprehensif, pindaan yang lebih komprehensif, lepas tu langkah syaratan happen. So saya cadangkan kalau boleh, sebagai contoh ya, saya bagi satu contoh apakah kekurangannya dalam peruntukan ini. Sekarang pemaju projek yang membayar perunding swasta untuk menghasilkan laporan EIA untuk pertimbangan Jabatan Alam Sekitar, JAS. Oleh itu hampir semua, jika bukan semua laporan EIA, kalau kita baca hari ini, semua kata projek itu feasible. Kerana apa? Kerana perunding akan memberi pandangan yang memihak kepada siapa yang membayar mereka, iaitu pemaju swasta. Oleh itu adalah sangat penting di mana JAS lah yang bayar. Mereka yang menilai impak kesan alam sekeliling dan bukannya pemaju yang membayar. Sebagai stopgap measure, walaupun kita tak boleh tukar proses ataupun apa, tetapi kita boleh tukar, menteri pun boleh lagi membuat peraturan di bawah Seksyen 51A. Oleh itu saya cadangkan sebagai stopgap measure, walaupun kita hari ini tak boleh membawa pindaan untuk tukar proses, kementerian juga boleh menggunakan 51
1A ya, untuk mewajibkan pemaju-pemaju projek yang memerlukan kelulusan EIA untuk membuat satu bayaran yang mencukupi kepada JAS untuk meneliti laporan EIA mereka dan memberi kelulusan ataupun halangan terhadap aktiviti yang ditetapkan. Bayaran ini boleh digunakan untuk membayar perunding bebas ataupun meningkatkan kaki tangan di JAS. Memang saya tahu JAS kekurangan kaki tangan. Oleh itu bagaimana kita boleh meningkatkan meningkatkan hasil kita adalah dari segi kalau kita boleh gunakan Section 51 1A, maka kita boleh menggunakan duit bayaran daripada pemaju yang nak kelulusan daripada JAS untuk menilai laporan mereka. Dengan ini kita bukan sahaja boleh menilai dengan lebih komprehensif, kita juga ada sumber yang sama rata dengan pihak swasta supaya there is no disproportionate resources antara kerajaan dan swasta sentiasa perunding di swasta akan kata apa-apa laporan dengan tebal kita tak ada masa untuk menilai dan sebagainya. Ini adalah kekangan kita, saya memang tahu dan saya berharap bahawa kita boleh menteri juga boleh menimbang cadangan saya. Di samping itu, Bakri juga ingin menyuruh kementerian untuk menukar garis panduan supaya Bakri, Gulong, supaya menjadikan detailed environmental impact assessment DEIA boleh diakses kepada oleh orang ramai termasuk NGO alam sekitar, pihak-pihak berkepentingan, wakil rakyat dan sebagainya. Tuan Speaker, yang telas, yang saya tak ada masalah untuk meningkatkan denda, tapi saya khawatir untuk pindaan Section 45 mengkompaun kesalahan. Ini adalah kerana ia adalah dipinda pindaan cadangan pindaan ialah di mana kesalahan yang boleh dikompaun dengan yang ini adalah kompaun maksimum kompaun yang boleh dikenakan kepada orang yang disyaki dengan munasabah telah melakukan kesalahan akta ini suatu jumlah yang tidak melebihi 50% daripada tenda maksimum oleh orang itu boleh dikenakan jika dia telah disabitkan atas kesalahan ini. Ini maksudnya bahawa kementerian boleh mengenakan kompaun maksimum 5 juta ringgit kepada mereka yang disyaki salah. Memang kita tahu bahawa prosedur untuk kompaun lebih senang daripada prosedur untuk mahkamah. Oleh itu saya nak tanya, satu, apakah contoh akta-akta lain yang kementerian boleh bagi di mana kompaun boleh dibuat sebanyak 5 juta ringgit? Contoh akta-akta yang lain. Kedua adalah apakah mekanisme yang akan diambil oleh kementerian supaya untuk memastikan kompaun 5 juta ringgit ini tidak akan disalahguna kuasa oleh pihak penguatkuasa. 5 juta satu angka yang sangat-sangat tinggi. Dan kalau kompaun sahaja kita boleh buat, maka kita perlu ada mekanisme untuk memastikan tak ada salah guna kuasa. Itu sahaja yang saya nak bangkitkan. Terima kasih Tuan Speaker.